Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam kelas Turas Nahu. Baiklah, untuk kelas hari ini kita akan sambung lagi perbincangan ataupun pelajaran kita mengenai aqsamul kalami. Aqsamul kalami maksudnya bahagian-bahagian percakapan. Bahagian-bahagian percakapan. Pada minggu lalu kita dah pun mempelajari bahawa percakapan itu ataupun perkataan-perkataan yang selalu kita ucapkan dalam percakapan kita, dalam perbualan harian kita terbahagi kepada tiga. Percakapan terbahagi kepada tiga bahagian. Baiklah, apakah perkataan-perkataan yang selalu kita guna dalam perbualan seharian kita, yang selalu kita guna dalam ucapan kita? Cuba sebutkan. Yang pertama adalah isim, kata nama. Baiklah, kita selalu sebutkan kata nama dalam perbualan harian kita. Contoh, ayam, itik, apa lagi? Pekan, kereta, rumah, kakak, abang, itu semua adalah isim. Dan perkataan yang kedua yang selalu kita guna dalam percakapan kita, dalam perbualan harian kita, apa dia yang kedua? Fi'lun. Baiklah, fi'lun. Apakah maksud fi'lun? Fi'lun adalah kata kerja. Saya minum air. Saya dah basuh baju. Saya dah tolong ibu. Itu semua contoh-contoh ayat yang Ustazah sebutkan itu adalah contoh kata kerja. Baiklah, dan dalam kelas yang lalu kita dah pun mempelajari bahawa kata kerja itu terbahagi kepada tiga jenis. Sebutkan bersama-sama kata kerja yang pertama, fi'il madhi. Apa maksud fi'il madhi? Kata kerja menerangkan perbuatan yang telah berlaku. Saya telah menyiapkan latihan bahasa Arab. Okey. Saya telah menyiapkan, itu adalah fi'il madhi. Ayat tu menunjukkan perbuatan telah berlaku. Baiklah, yang kedua adalah fi'il mudhari'. Kata kerja yang kedua adalah fi'il mudhari'. Apakah itu fi'il mudhari'? Fi'il mudhari' adalah kata kerja menerangkan sesuatu perbuatan itu sedang berlaku ataupun akan dilakukan. Sedang dilakukan atau akan dilakukan. Contoh, saya sedang membaca Al-Quran. Saya sedang membaca Al-Quran. Jadi perbuatan itu fi'il mudhari' kategori menunjukkan perbuatan yang sedang dilakukan. Macam mana pula contoh fi'il mudhari' menunjukkan perbuatan itu akan dilakukan? Saya akan pergi ke sekolah esok hari. Saya akan pergi ke sekolah esok hari. Contoh itu menunjukkan perbuatan itu akan dilakukan. Bila akan dilakukan? Esok hari. Saya nak pergi sekolah esok hari. Akan pergi ke sekolah esok hari. Baiklah, seterusnya kata kerja yang ketiga adalah, baca bersama-sama, amar. Apakah maksud amar? Amar adalah kata kerja berbentuk arahan. Tolong sapu. Tolong sapu lantai. Tolong basuh baju. Tolong siram pokok, Sat. Yang tu semua adalah amar. Di dalam contoh yang Ustazah bagi ni di dalam bahasa Melayu lah. Ataupun contoh lain, duduklah, minumlah, bacalah, makanlah, diamlah. Itu semua amar. Siramlah pokok, sapulah sampah. Itu semua adalah amar. Kata kerja berbentuk arahan ataupun perintah. Jadi, perkataan yang kedua, kategori perkataan yang kedua yang selalu kita sebut dalam perbualan harian kita, dalam ucapan harian kita
adalah kata kerja. Yang pertama, perkataan yang selalu kita sebut, yang kita gunakan dalam perbualan harian kita adalah isim, kata nama. Yang kedua, kata kerja ataupun fi'il. Dan kata kerja itu ada tiga, madhi, mudhari' dan amar. Baiklah, isim dan fi'il kita dah pun belajar pada kelas yang lalu. Dan untuk kelas hari ini kita akan sambung kepada bahagian yang ketiga daripada kata kerja. Bahagian yang ketiga bukan daripada kata kerja. Bahagian yang ketiga daripada ucapan ataupun perbualan ataupun percakapan harian kita, iaitu fi'il. Maksudnya macam ni. Selain kita menggunakan kata nama, kata kerja di dalam perbualan harian kita, kita juga menggunakan huruf di dalam perbualan harian kita. Baiklah, apakah maksud huruf? Huruf itu maksudnya huruf yang memberi maksud ataupun perkataan. Boleh tulis dekat sini, kamu boleh tulis juga huruf ini adalah perkataan-perkataan yang memberi maksud. Harfun ja'a lima'nan. Perkataan-perkataan yang memberi maksud. Baiklah, bilakah kita gunakan huruf ataupun perkataan-perkataan yang memberi maksud di dalam perbualan harian kita? Kita gunakan untuk menghubungkan di antara satu perkataan dengan perkataan selepasnya. Kita gunakan untuk menghubungkan di antara satu perkataan dengan perkataan selepasnya. Baiklah, kamu mungkin kurang jelas apakah yang dimaksudkan dengan huruf ataupun apakah yang dimaksudkan dengan perkataan yang memberi maksud. Kita tengok di bawah contoh huruf supaya kamu lebih jelas lagi apakah yang dimaksudkan dengan huruf yang selalu kita gunakan dalam perbualan harian kita, dalam ucapan seharian kita. Amsilatu harfin. Amsilatu harfin. Contoh huruf. Baiklah, huruf sebenarnya banyak ataupun perkataan-perkataan yang membawa maksud itu ada banyak. Kita belajar 3 untuk sebagai pengetahuan kamu. Yang pertama, huruf jar. Huruf jar. Apakah itu huruf jar? Min, ila, an, ala, fi. Huruf jar ada banyak. Okey. Dan yang Ustazah tuliskan di sini, yang Ustazah senaraikan di sini adalah di antara huruf-huruf jar. Min, daripada. Ila, kepada. An, daripada. Ala, atas, ke atas. Fi, di ataupun di dalam. Baiklah, ini di antara contoh-contoh huruf ataupun perkataan yang memberi maksud. Baiklah, bilakah kita gunakan huruf ini? Huruf ni kita gunakan untuk nak hubungkan di antara satu perkataan. Bilakah kita nak gunakan huruf ni? Kita gunakan huruf untuk kita nak hubungkan di antara satu perkataan dengan perkataan selepasnya. Contoh. Saya meminjam buku. Saya meminjam buku daripada perpustakaan sekolah. Saya meminjam buku. Hurufnya adalah daripada perpustakaan sekolah. Jadi daripada menghubungkan ayat sebelum dengan ayat selepasnya. Itu adalah huruf. Huruf ni kita kena gabungkan dengan perkataan sebelum dan perkataan selepas untuk menjadikan huruf itu difahami. Maksudnya, kalau huruf ni duduk seorang-seorang dia, tiba-tiba kamu cakap min, daripada. Tiba-tiba kamu kata ila, kepada. Jadi apa tak faham kan? Okay, jadi huruf ni macam mana kita nak fahamkan perkataan ni? Huruf ni kita boleh faham bila kita gabungkan antara ayat dengan ayat. Macam saya meminjam buku daripada
perpustakaan sekolah. Jadi huruf tu kamu akan faham bila kita gabungkan di antara ayat dengan ayat. Baiklah, seterusnya kita tengok lagi apakah huruf yang seterusnya ataupun perkataan yang membawa maksud, yang memberi maksud. Yang kedua, huruf ataf. Huruf ataf ada banyak. Kita belajar 3. Ni dia untuk pengetahuan kamu. Di antara huruf ataf adalah wa. Wa maksudnya dan. Summa, kemudian. Ma'a, bersama. Saya pergi ke bandar bersama abang saya. Saya pergi ke bandar bersama abang saya. Jadi, kamu ingat macam ni je. Perkataan huruf ni, dia perlu digabungkan dengan ayat sebelum ataupun perlu digabungkan dengan ayat sebelum dan selepas, ataupun perlu digabungkan dengan ayat selepas. Maksudnya macam ni. Huruf, untuk difahamkan maksudnya, untuk difahamkan maksud huruf ini, yang pertama sama ada kita gabungkan dengan sebelum dan selepas, ataupun kita gabungkan dengan ayat selepas. Mungkin kamu tak jelas apa yang saya cakap ni, tak apa, kita tengok dulu, sekejap lagi saya akan terangkan lagi. Baiklah, contoh huruf yang seterusnya adalah huruf istifham, kata tanya. Ni di sini di antara contoh-contoh kata tanya. Ada banyak kata tanya, ini di antara contoh-contoh kata tanya lah. Yang pertama, man, siapa, aina, di mana, ma, apa, kaifa, bagaimana, mata, bila, kam, berapa, limadha, kenapa. Baiklah, seterusnya, untuk lebih jelas lagi, kita lihat contoh-contoh huruf di dalam ayat. Contoh-contoh huruf di dalam ayat. Contoh yang pertama, ma'a. Huruf yang pertama, ma'a. Maksudnya, bersama. Maksudnya, bersama. Adhabu ilal madrasati ma'a Muhammadin. Adhabu ilal madrasati ma'a Muhammadin. Saya pergi. Adhabu, saya pergi. Ilal madrasati, ke sekolah. Ma'a Muhammadin, bersama Muhammad. Baiklah, huruf di sini adalah ma'a, bersama. Macam mana kita nak fahamkan maksud bersama ini? Kita nak menjadikan perkataan ma'a ini difahami, kita kena gabungkan dengan ayat sebelum dan selepas. Bila kita gabungkan ma'a bersama dengan ayat sebelum dan selepas, barulah kita boleh faham apa yang nak diceritakan tentang ma'a. Apa yang nak diceritakan tentang ma'a? Cerita dia pergi sekolah. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Itu cerita tentang ma'a. Dan sebenarnya ada satu lagi huruf dekat sini. Cuba kamu perhati. Kamu perasan tak? Mana lagi huruf dalam ayat ni? Kalau ada yang perasan. Ila, ke. Ila, ke. Ila juga adalah huruf. Boleh bulatkan ila. Okay. Boleh bulatkan juga ila. Ila juga adalah huruf. Kalau kamu sebut ila, ke, kepada. Tiba-tiba kamu pergi dekat kawan kamu. Kepada. Orang pun, kenapa dia ni? Jadi orang tak faham. Jadi, ila juga perlu kepada digabungkan ayat sebelum dan selepas untuk menjadikan maksud ila tu difahami. Apa yang nak diceritakan tentang ila ni? Nak cerita saya pergi ke sekolah. Cerita dia nak pergi mana? Dia nak pergi sekolah. Jadi perkataan ila ataupun huruf ila bila digabungkan dengan ayat sebelum dan selepas, maka kita akan faham apakah yang nak diceritakan tentang ila. Cerita dia ke tu, dia nak cerita dia nak pergi sekolah. Okey, dan yang kedua, dia cerita ma'a adalah dia nak cerita dia pergi sekolah tu dengan Muhammad. Baiklah, itu adalah contoh huruf yang pertama.
huruf ni akan difahami maksudnya bila kita gabung dengan ayat sebelum dan ayat selepas. Baiklah, contoh huruf yang kedua, ala. Ala di atas ataupun atas. Contoh ala, jalastu alal kursi. Jalastu alal kursi. Jalastu, jalasa, duduk. Tu, saya. Dalam bahasa Arab, ini adalah fi'il madhi. Jalasa adalah duduk. Tu, saya. Jadi kita terjemahkan saya duduk. Ala, di atas. Al-kursi, kerusi. Baiklah. Apa yang nak diceritakan tentang ala ni sebenarnya? Dia nak cerita ala adalah dia nak menceritakan, memberitahu bahawasanya dia duduk atas kerusi, bukan atas lantai, bukan atas apa? Bukan atas meja. Dia nak cerita dia duduk atas kursi. Itu adalah cerita ala. Jadi ala ni, kalau kita cakap ala, atas, di atas. Jadi orang tak faham. Jadi perkataan ala perlu kepada ayat sebelum dan ayat selepas supaya kita faham apa yang sebenarnya nak diceritakan tentang ala. Contoh pasal ala adalah dia nak duduk atas kerusi. Baiklah, contoh yang ketiga, ma. Ma maksudnya apa? Ma ismuka. Apa nama kamu? Huruf di dalam contoh ma ismuka adalah ma. Ma apa? Nama kamu. Kalau kamu cakap ma saja, ma. Orang takkan faham apa. Jadi, macam mana kita nak bagi orang faham? Apakah yang kita maksudkan dengan ma itu? Apakah yang dimaksudkan dengan apa itu? Jadi, kita perlu gabungkan dengan ayat selepasnya. Ismuka, apa nama kamu. Bila kamu gabungkan dengan ayat selepasnya, maka orang akan faham apa yang kamu nak cakap. Baiklah, contoh huruf yang seterusnya, aina. Aina, di mana? Aina, di mana? Aina taskunu, di mana kamu tinggal? Di mana kamu tinggal? Aina juga perlu kepada digabungkan dengan ayat selepasnya supaya orang faham apa yang kita nak maksudkan dengan aina, di mana. Di mana. Jadi kalau kita cakap di mana orang tak faham. Jadi perlu gabungkan dengan perkataan selepas untuk menjadikan orang faham apa yang kita nak maksudkan dengan aina. Jadi bila kita kata aina taskunu, di mana kamu tinggal, orang faham kamu nak tanya tentang tempat tinggal dia dekat mana. Jadi huruf-huruf ni ada di antara huruf yang memerlukan ayat sebelum dan selepas untuk menjadikan huruf itu difahami maksud dia, ataupun hanya perlu kepada ayat selepas sahaja untuk difahami apakah maksud yang kita nak cerita ataupun maksud yang kita nak cakap. Baiklah, itu sahaja pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita pada bahagian kalam yang ketiga, bahagian percakapan yang ketiga, iaitu huruf. Wallahu a'lam bissawab.